ada peralatan yang digunakan itu boleh mencapainya, saya agak khawatir. Dan dalam konteks itu saya ingin nyatakan bahawa kalau kita perhatikan, ya, bila kita memberi subsidi kerana kita nak memberi peluang yang sama kepada semua keluarga-keluarga termasuk yang miskin. Dan ini sebenarnya merupakan tunggak modal ekonomi baru negara. Ini bermakna tumpuannya ialah untuk membangunkan, memberi perhatian yang lebih kepada keluarga yang berpendapatan kurang daripada RM1,500 itu. Kalau itulah tumpuan yang kita maksudkan, 40% itu. Saya lihat perkakas yang mungkin lebih elok ialah supaya kita cuba menegakkan peralatan negara kebajikan. Britain bukanlah satu contoh yang menarik di sini. Kerana Britain, kita lebih mencontohi, menggunakan teladan daripada Britain. Bagi saya yang lebih menarik ialah negara Jerman ataupun negara-negara Skandinavia seperti Finland, Denmark, Norway dan sebagainya. Malah kalau kita lihat, Denmark itu memperolehi koefisien Gini, kadar ketidakseimbangan yang antara yang terendah di dunia bagi sebuah negara yang maju. Ini adalah kerana mereka memperkenalkan peralatan yang cuba menggariskan mereka yang miskin itu dan memberikan mereka allowance supaya tiadanya penikmat percuma. Saya sendiri jadi penikmat percuma kerana dari segi peruntukan sumber itu, saya dapat membeli gula, saya dapat membeli tepung, saya dapat membeli minyak dengan subsidi itu. Sedangkan niat kerajaan saya bukanlah digariskan, digalurkan dalam kelompok mereka yang miskin itu, yang 40% yang kita maksudkan itu. Bukan hanya mereka, walhal kita lihat penduduk asing pun menikmatinya, sehingga kan penyelundupan pun berleluasa. Mereka yang cuba membeli minyak daripada Singapura, daripada Thailand dan sebagainya. Bagi saya, supaya kita tiadanya pengherutan yang membawa juga banyak kerugian, kalau kita tumpukan perhatian di sana, bagi saya elok sekali, senang sekali kita cuba mengatasi masalah itu. Tentang soalan yang ditujukan oleh Datuk tadi tentang sama ada graduan kita berpendirian sama. Memanglah seperti mana Datuk David Chua telah maksudkan tadi, pendapatan purata yang kita maksudkan di sana. Bermakna pastinya ada mereka yang berpendapatan tinggi, walaupun saya kira ahli-ahli di sini bukanlah yang terkaya sekali di negara. Termasuk juga mereka yang paling kaya sekali dan mereka yang paling miskin sekali. Dan tumpuan kita ialah kepada pendapatan keluarga dan bukannya individu. Dalam konteks itu, kita bukannya lihat 15,341 itu menjelang tahun 2020 itu akan menjadi pendapatan keseluruhan graduan-graduan yang akan keluar itu. Saya kira dalam tafsiran saya, pemahaman mereka itu cukup meluas. Mereka sedar bahawa mereka sendiri tidak akan keluar daripada universiti dengan tanggapan bahawa mereka akan memperolehi pendapatan sedemikian. Kecuali kalaulah mereka rajin, kalaulah mereka berjaya sama ada menjawat jawatan yang memberi gaji yang lumayan, ataupun mereka sendiri berusaha menjadi seorang usahawan seperti Datuk Chua dengan Dr. Hassan. Okey, terima kasih Prof tentang penerangan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan penonton sekalian dan perhadiran, kita berhenti seketika untuk iklan dan saya ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan saya memikirkan tentang apa yang dinyatakan tentang pendapatan tertinggi, subsidi dan kos kehidupan. Kita berhenti seketika. Mi familia me ayudó para que yo pudiera cumplir mi sueño. En Argentina mi familia tenía que pagar el tratamiento. Y cuando salió la oportunidad de jugar en un club que nos podía ayudar, lo aceptamos. Hicieron todo lo posible para ayudarme a cumplir mi sueño. Cuando juego para ellos. Lo que estuvo siempre a mi lado y ahora más que nunca. Nine Spot Isotonic, kaya dengan vitamin C, menyegarkan anda untuk mengikuti kepantasan, kecekapan serta aksi-aksi hebat dalam setiap perlawanan bola sepak bertaraf dunia. Sahut cabaran bersama Power Root Nine Spot Isotonic. Saksikan aksi Piala Dunia bersama Nine Spot Isotonic yang kaya dengan vitamin C. Saksikan aksi hebat pasukan pilihan anda.
Yang penting anda semua bersama kami bermula 13 Jun hingga 12 Julai ini. Semuanya dalam sorakan Satu Malaysia, Satu Dunia, Fiesta Soccer. Wow, kami ada banyak hadiah menanti anda setiap hari. Dan juga hadiah bonanza. Dalam meningkatkan kompetensi graduan, boleh upaya diambil bekerja atau employability dijadikan satu penunjuk prestasi atau KPI universiti. Perbincangan lanjut menerusi Suara Siswa Selasa 22 Jun 2010. Para hadirin dan penonton sekalian, kita kembali ke forum ini dan kita berhenti sebelum ini dengan mula membincangkan isu hangat tentang apakah maksud ekonomi berpendapatan tinggi dan adakah kita boleh berteruskan dengan subsidi. Saya ingin menanyakan satu soalan kembali kepada ahli panel kita. Kalau kita mempunyai pendapatan tinggi ni, apa yang kita boleh buat? Kenapa kita hendak pendapatan tinggi ni? Doktor. Okey, Datuk. Pendapatan tinggi ini ialah orang kata matlamat yang terakhir sekali. Ya. Itu semua orang nak. Bila dia terlibat dalam aktiviti ekonomi umpamanya, tak kira apa juga aktiviti, dia nak memaksimumkan pendapatan. Itu memang yang ultimate aim dia lah. Tetapi yang soalnya di sini ialah bagaimana untuk mencapai kepada pendapatan tinggi dan apakah sumber-sumber yang boleh menyumbang kepada pendapatan tinggi. Kalau kita perhatikan kepada DEB dahulu, ya, kajian tahu pada masa itu kalau nak mengaktifkan aktiviti ekonomi untuk mencapai pendapatan tinggi pada masa itu hanya dengan umpamanya peneroka feodal lah, misal kata berapa banyak mereka boleh dapat hasil daripada pertanian, maka diwujudkan satu aktiviti di mana pegangan equity menjadi satu lagi alternatif yang akan menyumbang kepada pendapatan tinggi. Bermakna di sini pengukuran kepada pendapatan tinggi ini barangkali kurang tepat, tetapi yang lebih tepat ialah indeks kekayaan. Kerana indeks kekayaan ini ialah gandingan ataupun kombinasi kepada pendapatan, di mana tolak perbelanjaan, yang tinggal ialah tabungan, saving, nilai hartanah, aset simpanan dan juga wang pelaburan. Jadi ini merupakan 4 komponen utama yang menyumbang kepada kekayaan tadi. Dan pendapatan sebenarnya kalau nak gunakan indeks pendapatan saja barangkali tidak tepat juga. Jadi dalam DEB, equity itu merupakan salah satu elemen penting yang menyumbang kepada pembentukan kekayaan tadi. Itu sebab ditubuhkan PNB dan sebagainya, ya, di mana satu usaha untuk mewujudkan pegangan equity Bumiputera misal kata, kerana kajian tahu kalau hanya untuk Bumiputera bergantung kepada pendapatan saja tidak mencukupi, ataupun kaki tangan kajian kategori AM misalnya, kalau hanya bergantung pada pendapatan bulanan mereka saja, walaupun isi rumah, isteri dan suami bekerja pun barangkali tidak memadai juga. Itu sebab diwujudkan satu lagi sumber pendapatan dalam bentuk equity, maka ditubuhkan PNB dan